Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat sejahtera kepada kawan-kawan dan juga sahabat media sosial Facebook, YouTube dan juga TikTok. Okey, so jadi waktu lockdown ni, so bosan-bosan ni saya nak kongsikan satu topik iaitu pendapatan sebagai perunding kewangan. Okey baik. Okey. So saya Fendi Karim, perunding kewangan berlesen under FIMM, Federation Investment Manager Malaysia. So jadi saya nak kongsikan topik yang tadi tu iaitu pendapatan sebagai perunding kewangan. Okey, sebelum saya jadi perunding kewangan ni, macam mana saya boleh terjebak jadi konsultan ataupun perunding kewangan lah. So, jadi dahulunya saya kerja sebagai assistant technician di sebuah kilang di Seremban. So daripada situ saya mencari satu bisnes untuk tambah pendapatan lah. Sebab waktu tu gaji saya lebih kurang dekat 2000 saja dekat kilang tu. Dan saya dah kerja lebih kurang 2 tahun kerja shift. So jadi kerja siang dan malam. So bila waktu cuti tu, cuti 2 hari 3 hari tu dah mula bosan. Sebab apa? Kita tak ada buat benda cantik lah. So daripada situ saya mencari pendapatan ataupun mencari bisnes. At least saya dapat isi masa lapang waktu cuti. So daripada situ saya mencari-cari bisnes yang ada dekat Malaysia ni lah, iaitu saya mencari juga di Google. So saya tengok bisnes apa yang modal kecil, lepas tu untung dia besar. So yang saya dapat tahu telco, MLM. So jadi benda tu so saya dah search dan saya dah nak mula dah satu produk MLM tu. So, jadi saya dah register, cuma dia punya kelas waktu tu dah tak pergi. Tak tahu sebab apa. Dan pada suatu hari tu saya ada berborak dengan saya punya kawan satu rumah dan dia tanya, Fendi, kau dah invest EPF dah guna akaun satu? Dan waktu tu umur 24 tahun dan saya fikir EPF boleh invest ke? Waktu tu 24 tahun, tak ingat apa kan, tak tahu apa kan. So, jadi diceritalah yang akaun satu ni boleh dilaburkan kepada unit trust. So then member saya tanya, kau semak dulu kelayakan kau, mana tu kau lepas kau boleh invest. Then saya jumpa konsultan tu, dan konsultan tu pun ceritalah tentang investment EPF. So nama konsultan tu nama dia Aida. So Aida pun berceritalah tentang unit trust punya investment. So dia ambil daripada akaun satu. Siapa yang layak boleh melabur guna akaun satu ke unit trust company. Okay, lepas tu Aida ceritakan tentang investment tu dan semak kelayakan, saya tak layak. Alright. So lepas tak layak tu dia juga cerita tentang investment cash. So daripada situ saya dapat trigger yang unit trust ni dia bagi better return, iaitu dividen yang agak tinggi juga sebab lebih kurang 8 ke 15%. Waktu tu yang saya tahu dividen tabung haji dan juga ASB, itu biasalah semua orang tahu untuk Bumiputera. So daripada situ saya dapat rasa bagus juga bisnes ni sebab dia punya dividen tinggi dan mostly tak ramai orang tahu tentang unit trust ni dan juga dividen dia. So daripada situ saya tanya berapa income dekat sini. So diceritalah income dan ditunjukkan pendapatan dia dekat iPad tu, tunjuk payslip lah. So tengok, banyak juga saya fikir. Dan sebelum tu sebelum nak balik tu saya tanya dia, before ni kerja apa kak? So dia bercerita lah dia kerja banker dekat KL, dan bila dia dengar unit trust ni, dia buat few months part time dan dia buat full time. So daripada situ saya dapat trigger, bagus juga bisnes ni sebab banker pun boleh berhenti kerja untuk buat full time. Daripada situ saya tanya, ada kerja kosong tak dekat sini? So daripada kerja kosong tu dia kata, okey, datang je hari Sabtu ni, kita punya agensi ada buat kelas ataupun training produk Malaysia. So start daripada Sabtu tu saya datang training, dan agensi tu bernama ni Premier Wealth Advisor, PWA kita panggil. So jadi so daripada situ startlah saya punya kehidupan sebagai perunding kewangan. Okey, yang bestnya bila jadi perunding kewangan ni, sebab waktu tu saya buat part time je, dia punya pendapatan dia sebulan 4 kali, iaitu pada bulan berapa bulan
8 hari bulan, 15 hari bulan, 23 dan juga 30 hari bulan. So, jadi boleh dikatakan setiap minggu ni income akan masuk. So katakanlah setiap minggu ni anda buat setiap satu hari, minggu tu katakanlah 1000. So jadi sebulan ada lebih kurang 4000 akan masuk. So then daripada tu sehari-sehari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, so saya attend dia punya training dan penuhkan lesen produk-produk kewangan yang untuk kita pasarkan kepada orang luar. So daripada situ saya dapat belajar first kewangan untuk kita manage kewangan untuk orang. Samping tu kita pun boleh manage kita punya kewangan sendiri. Sebagai contoh, kita buat pelaburan, kita buat simpanan, kita buat perlindungan iaitu takaful, dan juga kita buat pengagihan iaitu wasiat. So daripada situ income daripada based on product lah. So dia kira sebagai commission earner. Waktu tu saya buat part time je untuk dalam setahun pertama, dan bila saya buat setahun pertama dan saya target one day ni aku kena full time. Sebab waktu tu saya bujang dan tiada komitmen. Komitmen hanya ASB saja. So jadi komitmen saya ASB sajalah. So saya decide untuk buat full time dan saya rancang lah kalau aku dapat income 3000, 5000, 6000 dekat sini, aku nak berhenti. So aku nak buat full time. So lepas tahun saya buat full time lah. So kita dah achieve apa yang kita nak tu. So bila kita dah dapat tu, kita set seterusnya apa matlamat yang kita nak. So bestnya macam apa yang saya lalui ni, kita boleh buat part time, kita boleh buat full time. Bagusnya bila buat part time ni, kita ada dua income. Kita ada income business dan juga income bekerja. Cuma kita kena manage betul-betul waktu bekerja dan juga waktu business. Dan bila masuk produk jadi perunding kewangan ni, perlukan iaitu modal kesungguhan, keinginan yang tinggi lah. Sebab apa? Sebab kita kena belajar dulu produk knowledge dan kita kena share kepada customer ataupun orang-orang luar lah berkenaan produk kewangan. So then bila kita belajar ilmu tu, kita kena implement dekat orang luar, kita share kebaikan simpanan, pelaburan dan juga takaful. So orang akan ambil dan kita baru akan dapat pendapatan. So maksudnya kita sharing ilmu, kita sharing servis. So daripada situ pendapatan ni kita boleh set up, boleh dapat income bulanan, tahunan, bonus tahunan, bonus bulanan. So banyak bonus dia. So bonus lebih kurang ada 1, 2, 3 ke 4 bonus. So jadi untuk commission dia akan direct sajalah. So bestnya macam saya dah lebih kurang 5 tahun dekat bisnes ni. So alhamdulillah dengan bisnes ni saya masih hidup lagi dan boleh makan seperti biasa, alhamdulillah lah. So jadi waktu lockdown ni saya percaya ramai orang yang hilang pendapatan ataupun gaji kurang dan juga diberhentikan kerja. So jadi saya pun ada customer yang bekerja di MAS dan juga MAB. So jadi kebanyakan mereka ada yang dah diberhentikan kerja dan juga kehilangan pendapatan ataupun gaji dia orang dah dipotong. So jadi bila saya dengar macam tu, saya rasa yalah berkesian kan, sebab mereka mesti ada komitmen yang perlu dibayar. So apa yang saya boleh share kepada diorang, jom tambah pendapatan sebagai perunding kewangan. At least dapat bantu sebulan 500, 1000 tambahan pun dah kira bagus. So daripada situ ada juga a few person yang join lah, saya punya klien lah. So at least apa yang saya buat video ni, so saya nak share kepada semua, kalau anda ada keinginan jadi perunding kewangan dan juga ada keinginan nak tambah pendapatan, kau boleh contact je saya. Sebab saya pun memang open kepada semua. At least ada minimum SPM 3 kredit. So korang dah layak untuk jadi perunding kewangan. So jadi bermodalkan dengan lesen sahaja. Maksudnya kita kena ambil lesen, lulus lesen, dan kita boleh dan kita layak untuk pasarkan produk-produk kewangan dan juga produk-produk bank lah. Okey. So jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah saya akan kongsikan tips-tips yang seterusnya. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.